yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Terima kasih kepada saudari pengacara majlis, terima kasih kepada sahabat yang bacakan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Tuan Darman, Pengarah Rela Negeri Sabah, Puan Bino, Pengarah Bahagian Ketua Unit Integriti, Komandan Pusat Latihan, existing Hilmi, upcoming Rusdin. Hari ini alhamdulillah saya boleh mengingat nama-nama dorang semua ni. And it's not a corrupted memory. Bertelampau banyak muka yang kita kenal dan kita mengingat satu-satu nama pun, nama exactly memang akan remember. Dia lebih kurang corrupted. Kamu berkursus corruption, integrity, salah guna kuasa dan sebagainya. So otak kita pun sebenarnya corrupted, bos. Otak kita is being corrupted. So itu kenapa otak kita ni corrupted? Sebab tu kita kena belajar. Anak umpama kain putih, ibu bapalah yang mencorakkannya. Anak umpama kain putih, ibu bapa yang mencorakkannya. Your well-being, kemenjadian kamu sebagai manusia being developed by who? By your parent, suppose. Your parent. Ada ibu bapa ke di sini ni? Ada ibu bapa. Ibu bapanya sibuk bekerja. What happened to these kids? Anak-anak kamu what happened? Mamanya lah terutamanya. Kalau orang Brunei mamanya ni jahat sedikit, mamanya. Kan? Ibunya lah, ibunya. Jangan pakai mamanya lah. Kan? Ibunya suppose mengajar anak-anak ini daripada bayi. Lahir disusukan. Ajar apa? Untuk minum susu. Ajar apa? Untuk membersihkan diri bila sudah besar. Kan? Dan seterusnya, and so on. What happened now? What happened? These kids sometimes being corrupted by who? Kadang-kadang kita ambil maid. Kadang-kadang kita antar pergi taska. Because of what? Because of the force of economic ability kita. Kita mau kerja, pada masa sama kita ada anak. Macam mana kita membesarkan anak kita? Bawa anak pergi kerja. Di kaunter, contoh. Mengganggu. Sambil berkawat, menggendong anak. Boleh? Tak. This kid corrupted. Dari kecil saya panggillah corrupted. Sebab apa? Anak ini tidak akan menjadi seperti yang kita kehendaki. Sebabnya ada lapse. Lapse. Kamu hari-hari bersama dengan anak kamu bila sudah besar, you just have around 6 to 8 hours masa bersama. Belum tentu lagi masa bersama itu is the quality time. Because anak-anak ini kena tidur at least 8 jam. Kamu balik kerja, kamu ambil anak-anak kamu pukul 5 petang. Kamu bawa kereta balik ke rumah, it's around 6. Kamu masak-masak dan sebagainya, it's around 8 or 9. Anak akan tidur. Oh, kamu pun sibuk mandi, tengok TV Korea. Anak pun duduk tengok Korea. And this generation is being corrupted because you don't tell them as if or as you wanted it to be. Bukan seperti yang kamu mau. Corrupted. Inilah kita semua ni. Saya dulu tak kena antar pergi taska. Kami orang susah, kena jagalah. Sehingga kan kita waktu kecil pun kita menjaga anak buah kita. Sebelum pergi SRP dulu ada SRP, bila buai-buai lagi anak buah sambil baca buku. Anak buah ni dijaga ni. And bila sudah besar,
kita ada macam-macam exposure kita. Kita bagi tab dengan anak kita. It's bukan tailor seperti yang kita mau. Anak orang Brunei cakap bahasa Inggeris, anak orang Brunei cakap macam-macam. Kita nak faham pun apa dia cakap. You don't understand. Satu benarnya adalah how kita ni dalam government ni want to realign back all of us, Malaysian, Sabahan, Sarawakian, all of us realign back. Untuk apa? Supaya otak kita ni bukan tercemar. Otak kita tidak tercemar. We know some of us don't have that patriotism in their heart. It's corrupted. Hari Merdeka, 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 Merdeka. But they didn't even understand what this Merdeka means. Now and dulu-dulu. You don't understand that. Hanya 31 Ogos. They remember, of some of us remember, the 31 Ogos tu adalah hari cuti. Yay! 31 Ogos 1957 Melaya merdeka. 31 Ogos 1963 Sabah merdeka. But you don't know the struggle. Because what? Because corrupted. You divert your understanding on this. You focus just on element 31 Ogos cuti. Now, what happened to the next generation? Next generation, what will happen? Apa akan berlaku dengan generasi yang akan datang? Kalau kamu sendiri yang ada di sini nih, yang mempunyai anak, you have that element patriotism in your heart. What happened to the next generation? Masa bila kamu mau tanamkan semangat patriotism di kalangan anak bangsa kita? Masa bila? Pagi dia bangun, kasih mandi, hantar pergi sekolah. Tengah hari kamu ambil, kamu mungkin ada masa sejam dengan dia, kamu pun kelang kabut, kena telefon lah apa semua. Nantilah aku tengah order Shopee ni, belum sampai lagi. Ya? Petang ambil dia daripada sekolah. Masa bila? And we need to trust sekolah untuk ajar. Pergi sekolah, sekolah tanamkan benda apa? Sekolah lebih kepada mau A, B. C now. This is system yang kena kita tengok balik, rakan-rakan ibu bapa. And what is the relation with you? Selain daripada kamu sebagai ibu bapa, kamu sebagai penyawat awam. What will happen if kita semua ni, pegawai awam ni, corrupted? What will happen? Okay, penyawat awam semuanya corrupted. What will happen? Orang mau mencuri, bayar aja. Mau ni kerja, bayar aja. Semua mau bayar aja. What will happen? Apa yang akan berlaku adalah kamu akan dijajah. This is what will happen. Benarnya yang kita tidak mau, kamu dijajah bukan saja oleh penjajah anasir asing daripada luar, tapi kamu dijajah oleh wang ringgit. Dijajah. Harga diri kamu akan merudum. Ia akan jadi stock market. Kalau berurusan dengan sipolan hanya cukup 10 ringgit. Dengan sipolan ni kau kena bayar dia 50 ringgit. Stock market tu ada dia punya ni. Salah jumpa orang, charge-nya mahal. Jumpa orang ni murah sedikit. Kamu ni dijajah.
Bukan mestinya kamu banyak duit tadi hasil daripada rasuah yang kamu terima, hasil daripada salah guna kuasa yang kamu gunakan. Kamu dapat banyak duit, sebenarnya kamu ni dijajah. Dijajah oleh apa? Dijajah oleh wang ringgit. Kau tidak value, bos. Orang tengok kau, si gila tu. Bagi duit je, bos. Selesai masalahmu. Tiada harga diri. Tapi kita bangga pakai kereta besar. Orang tengok, alah, aku bagi duit dengan dia. Kau bangga dengan kereta besar sedangkan kau kena beli. Kau bangga. This what happen. Dia rela. Pegawai-pegawai minta duit dengan anggota. Sepatutnya pegawai ini mengajar daripada anggota, sebab pegawai makhrajnya lebih tinggi daripada anggota. What happened? Anggota bayar pegawai. Kau nak malu? Pegawai minta duit daripada anggota. Kau nak malu? Kau punya jawatan ni dipanggil dalam Akta 752 pegawai. Yet kau minta duit dengan anggota orang susah-susah. Kau nak malu? Anggota tengok, aku dapat kerja ni. Bayar je, bos. RM10 je sehari. Bayar je. Nanti kita kumpul-kumpul bayar je. Kau nak malu? Di luar ceritanya kau dibayar. Kau nak malu? This what happened, dia rela. Tiada perasaan malu. Bila kamu tidak perasaan malu, inilah yang akan memungkinkan lebih banyak lagi kegiatan tidak berintegriti dan salah guna kuasa akan berlaku. Sepatutnya kamu at the first place beritahu dengan anggota, hey, jangan memalukan saya, jangan memalukan agama saya, jangan memalukan bangsa saya. Saya bukan orang yang boleh dibayar dengan wang ringgit ataupun dengan pujian. Stand firm. Itu sepatutnya. Ini tengok RM100. RM100 dia nilai kamu, yang akhirnya ditangkap, diambil tindakan dan sebagainya, hanya kena RM100. That your life and your family will be affected for the rest of your and your family life. And yet you blame me, you blame KP, you blame the system. Oh, 100 pun mau diambil tindakan tertib. Yang kau bodoh terima RM100 pasal apa? Yang kau tidak bermaruah terima RM100 pasal apa? And yet kau mau marah dengan orang lain bila we initiate tindakan tak tertib terhadap kamu. This will happen in Rela. Years ago. And alhamdulillah now, bilangan orang yang tidak berintegriti di Rela ini telah berkurangan. Alhamdulillah. It's not about me. It's about training. It's about our penetration. It's about our focus. Latihan kita buat, fokus kita berikan, kepercayaan kepada semua orang kita berikan. Hanya akan kita tengok your deliverable, keberhasilan kerja kamu. We put trust in you. Ibu bapa kamu bagi trust dengan kamu. Laki kamu, bini kamu kasih trust dengan kamu. Kerajaan sama. Kita bagi trust dengan kamu. Kalau dulu dibagi kuasa disalahguna. But alhamdulillah now, bila kita bagi kuasa, adalah sikit-sikit orang salah guna kuasa here in there.
kicik-kicik, curi-curi. But it's not rampant anymore. It's not rampant. Sekarang ramai sudah paham. Apa kau bisnes rela? Kalau dulu semua orang tidak tahu apa itu Akta 752. Duduk di rela tapi tidak baca Akta 752. Sekarang kalau saya handpick panggil seorang, Section 24 bercerita tentang abang. I think 50% of you boleh sebut. Banding dengan dulu, kalau sebut je Section 24 Akta Jabatan Sukarelawan, semua buka handphone. Yet mau bercakap dengan saya tentang benda akta. Kalau bercerita dengan saya bab akta rela sedangkan dia sendiri tidak pernah membaca akta berkenaan. Bila saya tanya dengannya, close mana kau buka ni, brother? No. That's not an answer. Close mana dalam Akta 752 yang kau baca ni? Terus buka kitab satu-satu. Untuk kita bergerak ke hadapan, we have to understand ourselves. Diri kita sendiri kau kena faham. Diri kita sendiri kau kena faham. You have to understand yourself. Kamu fahamkah kamu ni siapa? Kamu ni manusia. Faham. Apa keperluan manusia? Makan. Faham. Bila kita dah makan, kita boleh bekerja. Faham. Dan otak kita boleh bekerja. Faham. Sebagai manusia kita ada agama. Ada orang agama Islam, ada orang agama Kristian, ada yang tidak beragama, ikut kepahaman masing-masing. You have direction. Dalam bekerja pun sama. We have to understand the soul of our punya pekerjaan. Rela. Apa soul pekerjaan kita? Untuk kita faham soul, jiwa pekerjaan kita, kita kena buka akta. Kerja kita ni apa? Oh, enggak, kami buat benda ni daripada dulu. Tak, inilah job description yang kami buat daripada dulu-dulu. Okay, fine. You challenge me now. Kau beritahu kau ada job description. Tanya daerah Pabar, ada 17 job description untuk satu PPRD. Tanya daerah lain, ada 30 lebih job description untuk fungsi yang sama sebagai PPRD. What happened? Kenapa dia a variety? Sedangkan kerjanya sepatutnya antara satu daerah dan satu daerah hampir serupa. Hampir serupa. Bezanya adalah ada banjir dengan tiada banjir, banyak penugasan dengan tidak banyak penugasan. That's the only the difference. Suppose direla. But oleh kerana kita mau menunjukkan kita banyak kerja, maka dalam job description kita buat panjang berjela-jela. Membantu anggota menggorek kubur. Okey, satu kerja. Membantu anggota mengorek parit, satu pekerjaan. Padahal dia boleh disimpulkan sebagai satu tugas, membantu anggota. Otak kita berjalan cukup, fakat, alhamdulillah. Tapi kita mau lebih-lebih, inilah kejadiannya, rentetannya, makan rasuah dan salah guna kuasa. Sebab apa? Ego. Ayat saya selalu saya cakap di mana-mana, sombong. Mau menyombong diri, mentang-mentang dipanggil pegawai, kaki itu nak memijak tanah.
angkuh dengan anggota, angkuh dengan masyarakat. It will happen, ini akan berlaku jika sekiranya otak kamu corrupted. Sepatutnya kita sebagai manusia, jika kita memahami kita sebagai manusia, kita memahami kita dalam konsep beragama, makin kita tinggi, makin kita akan merendah diri, yang dipanggil zuhud. Makin tinggi kedudukan kita, biar kau imam, biar kau janggut panjang ke bawah ni, kan, gulung-gulung lagi, naik, tarik ini, kan, lurus, naik balik, naik balik, kan? Biar macam mana tinggi agamamu, kena zuhud. Itu agama. Tinggi agama pun kena suruh zuhud, apalagi kalau tinggi harta. Orang yang banyak harta ni, kalau tidak dia bayar zakat pun masalah. Kalau tidak dia pun bersedekah pun masalah. Sebab apa? Benda-benda ini akan dihitung. Bila mana? Bila mati. Orang beragama pun sama. Tinggi agamanya. Betul. Tarik. Naik balik. Tarik ni. Sini putih. Ni hitam ni. Jalur-jalur hitam sini ni. Sampai kemari hitam. Kan mungkin gini ke apa semua. Tapi kalau kamu tidak mengajar agama itu untuk buat kebaikan, tidak guna. Watawasaw bil haqq watawasaw bis sabr. Berpesan-pesan kepada kebenaran. Khairun nas anfa'ahum linnas. Al-haqqu mutakassur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Summa kalla sawfa ta'lamun. Banyak diingatkan kita hadis ayat Quran tentang benda-benda untuk kita mengajar kepada kebaikan, tentang untuk kita beramal. Banyak. Tapi kita mendustakan kemungkinannya, atau ilmu itu belum sampai. Satu, semua daripada kita kena mainkan peranan. Semua. Tegur menegur, watawasaw bil haqq, berpesan-pesan, tegur. Kawan makan rasuah, tegur. Hei, apa ni makan rasuah ni? Kau nak malu kah? Minta duit dengan anggota. Minta belanja dengan anggota makan. Temberang dengan anggota. No. Jangan memalukan, irela. Rakan-rakan kena tegur, kena berani tegur. Tegur lagi orang yang bagi tu, anggota tu. Tamatkan je anggota yang suka merasuah tu. Untuk dapat penugasan, buang je. Harga kami tidak dihargai. Siapa suruh kau merasuah orang? Pegawai pun kamu merasuah, buang je daripada sistem. This is what we are supposed to do. And I prove to you that you want to entertain ahli kehormat bersekutu. Sejak saya masuk ada 6 orang enggak yang kita bagi. Yang lain tu theory of diminishing marginal return. Habis. Yang tinggal hanya siapa? Ahli kehormat bersekutu di kalangan ajutan. We don't want to bring elemen-elemen dorang mau merasuah untuk dapat 1 bintang, 2 bintang, 3 bintang, 4 bintang, 5 bintang. No. Because we want to focus on our core business. Now we have strength because we have our own core. What is the core that we have now? Training. Kita ada pusat latihan. Kita ada 4 pusat latihan. Kita ada jurulatih berkepakaran. Now we want to focus on training. To be a good training institution, we need to have expert. Now we have 3 or 4 areas of expertise.
kel-tel, lalu lintas, nembak, dan amramet. Ada satu lagi, pejabat, kalau tidak silap. Dan kita tibetkan. Untuk siapa? Untuk kamu. Untuk apa? So that you gain reputations. Kalau dulu orang cakap rela ni adalah sekumpulan orang menjaga kenduri kahwin, kamu sendiri tunduk bos berjalan. It will happen. Betul? No. Kita sama-sama as a team rela. Susah bangun kita. Biar dia anggota, biar dia pegawai. No. This is rela. Sama-sama team rela. Sama-sama kita bangun. Bila saya buat expertise, ada di kalangan kita punya pegawai pun, apalah nanti jadinya apa semua. Wait and see. Okay. Don't play with Yayat Sulaiman. Now bila kita beritahu, kita akan link expertise ni, DMI dan sebagainya dengan kenaikan pangkat. Oh, semua orang berebut-rebut. Adakah lagi kursus-kursus kita boleh masuk? But you can't even took actions against those of people misusing your own attire. Kau nak malu? Orang salah guna pakaian organisasimu, kau nak ambil tindakan. Kau nak malu orang. Kau tak boleh ambil tindakan. Patut kita ni tangkap pup. Apa yang lipat-lipat tangan tu? Lipat-lipat tangan tu pup. Kau didapati menyalahgunakan kuasa pakaian ni di bawah section bla 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 Akta Jabatan Sukarelawan. Pup. Kita main buat civilian arrest, bawa dia pergi balai polis. Dah. Ni angkat tangan. Bos, aku sudah bayar minuman bos. Okey, angkat tangan. Dah, selesai. Itulah hargamu. Segelas kopi. Rakan-rakan sekalian, penjawat awam, kita kena berani. Untuk menungkah arus, kita kena berani. Kalau kita fikir pasal diri kita sendiri, ya betul. But what happened dengan amanah yang terpikul di bahu kamu? Oh, saya ni grade 19 je. Adakah grade 19 ni tidak ada amanah diberikan kepada kamu bila kamu masuk kerja ni? Oh, saya grade ni je, saya dah bos lagi. Adakah tidak ada amanah yang dipikulkan kepada bahu-bahu kamu? Oh, saya imam je, saya datang majlis baca doa je. Adakah kamu tidak dibebankan dengan amanah yang dipikulkan di bahu kamu? Setiap daripada kita ada amanah yang dipikulkan di bahu kita semua once kita menjadi penjawat awam. Orang yang dipanggil makan gaji. Amanah yang diberikan oleh siapa? Amanah yang diberikan oleh orang yang membayar gaji kamu. Siapa? Kerajaan. Oh, orang lain makan rasuah juga. Bos, kuburnya, kuburmu. Soalan kepada kamu, lain-lain. Ujianmu. Tidak sama. Ujian sebagai ini, tukang baca doa ni. Dengan ujian yang orang sebelahnya ni berbeza. Sabtu kita semua ni kena faham amanah yang dipikirkan itu namanya integrity. Kita kena beringat selalu. Integrity, konsep adalah paling mudah ketakwaan kita. Sebagai manusia, ketakutan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang Islam, takwa.
takut. Itu integrity. Kita takut. Mau minum Carlsberg. Okay, man. Walaupun gelas tu ada tulisan Carlsberg, air tu jalan putih. Oh, jangan bos. Ambil air botol je. Tiada, buka. Okay. Integrity. Mau buat zina dalam bilik, tidak ada orang nampak. Takwa. Itu dalam konsep kita beragama sebagai manusia. Kerja pun sama. Mau balik awal. Okeylah, nanti aku minta sign lah dengan Bos Darman lah. Aku keluar awal hari ini. Mau datang kerja, integritinya. Ni gaji aku kena bayar ni. Datanglah, punch in lah. Masuk, punch in pukul 6.30 pagi. Lepas tu keluar. Sekarang tengok muka. Thank you. Lepas tu keluar. Baru pukul 6.30 petang baru masuk lagi. Thank you. Masa bila dia di office. Tapi betul dia buat. Tu masuk, punch in, tengok di petang 6.30 pagi, 6.30 petang. Tapi tidak ada di office. Mamai kan buat. Jangan menipu lah bos. Kita tengok office pun kita tahu. Kita lewat office, almost instantly we know what happened di office berkenaan. Orang selalu di office kah atau orang jarang di office? Tengok lagi kerja di rela ni, di daerah-daerah. Kalau di Tongot no. Apalah yang mau ada hari-hari di Tongot tu bos? Siapa di Tongot ni sekarang ni? Dia mau harap pengarah rela negeri datang selalu. Tak akan datanglah selalu. Datang ke sana tu. Penugasan rendah dan sebagainya. Sabtu dulu-dulu orang mau bekerja ni di tempat yang kalau boleh jauh lagi. Sebab apa? Kalau tidak kerja mau dibuat, kan? Orang mau datang pun susah. Duduklah dia di sana diam-diam. Kalau kamu bercerita tentang masalah kena pindah-pindah, saya pun ada masalah kena pindah-pindah. Bukan saja kamu, saya pun makan gaji, ikut arahan. Kamu ingat saya tidak ada ibu lagi? Masih ada ibu, hidup. Tua lagi. Kamu cakap saya tidak ada anak kecil. Ada anak kecil. Tadi pagi pun saya terpaksa lari daripada rumah diam-diam sebab dia nampak saya. Saya hanya sempat berapa jam je pagi dengan anak saya yang kecil. Hari ini dia tidak dihantar ke sekolahnya. Dia selsema. Paksa lari. Saya pun ada hati dan perasaan. But selama mana kita makan gaji, we follow orders. Kita ikut arahan. Bila ikut arahan, insya-Allah that's the expectation, amanah yang ada kepada kita semua, irrespective of our grades. Deliver the task. Direla ni mudah ya. Apa yang susahnya direla ni? Apa yang susahnya direla ni? Kalau orang di ground ni dulu-dulu, orang lama-lama begitu, pemutihan rela ni sangat bagus. Sampai saya jumpa dan mantan pegawai rela ni, ada dokumen rela, berbelas-belas ribu dokumen rela, anggota rela ni. Dia cari mana sudah sekarang. Now you think yourself, now bila kita buat profile sekarang ini, which one is much better? Is upon you untuk menjawabnya.
Kalau dulu buat program di Tuaran nih, panggil anggota daripada papar, panggil anggota daripada penampang untuk kasih penuh di sini. Sedangkan di Tuaran ini sendiri ada 7-8 ribu anggota rela. Kenapa perlu panggil daripada tempat lain untuk kasih penuh tempat ini? Kenapa? Kalau buat program di Beaufort itu sendiri, kenapa perlu panggil daripada papar? Buat program di Kinabatangan itu sendiri, kenapa perlu panggil anggota daripada Senagan dan sana sini, daerah-daerah yang berdekatan? Why? Lalu, sahabat-sahabat, we need to change to improve our deliverable. Our delivery boleh diimprove jika kita mau berubah. I'm very thankful for the selected few, kita punya officers, PNP, dan kita punya jurulatih yang mahu mengambil serta atau turut serta mengambil peranan to join me untuk meningkatkan kemahiran kita demi meningkatkan perspektif masyarakat terhadap rela. Okay, so kita minta tolong. So siapa datangnya sekali lagi kepada penganjur, ini merupakan kita punya KPI, dan kita berdoa kepada Allah SWT agar kita sentiasa dipermudahkan urusan. Kita berdoa kepada Allah SWT agar kita sentiasa diberikan hidayah serta taufiknya dalam apa penugasan yang diberikan kita di muka bumi Allah ini. Kita berdoa kepada Allah SWT agar kita sentiasa dimurahkan rezeki. Dengan kata-kata demikian, saya dengan ini meresmikan majlis penutupan khusus Smart Integrity Rela tahun 2024. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.